Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nusina. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, daripada nikmat iman dan Islam, daripada nikmat kesihatan, daripada nikmat akal fikiran. Hendaklah kita bersyukur dengan buat segala perkara yang Allah Taala suruh, dan kita menjauhi segala perkara yang Allah Taala larang. Dan itulah perkara yang tiap-tiap kali Jumaat Tok Khatib pesan sokmo, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu akan Allah Taala. Jadi apabila sebut dengan mudah, bila sebut takwa ialah takut akan Allah Taala. Jadi menapa yang dikehendaki dengan takut akan Allah Taala ialah buat segala perkara yang Allah Taala suruh, dan kita menjauhi segala perkara yang Allah Ta'ala larang. Dan apabila kita buat segala perkara yang Allah Ta'ala suruh, itulah yang dipanggil syukur. Dan apabila kita meninggalkan segala perkara yang Allah Ta'ala larang, itulah dia panggil sabar. Jadi dalam kehidupan seharian kita memang tak boleh lari. Kita mesti ada syukur dan kita mesti ada sabar. Dan paling minimum yang dikatakan syukur ialah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan hakikat syukur yang sebenar ialah kita menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita mengikut segala perkara yang Allah Ta'ala suruh. Baik, jadi insya-Allah malam ni Nengok ni nak baca kitab ke nak cerita tentang Maulidur Rasul ni? Tengok tarikh masuk dah tu. Baik. Ala kuliah insya-Allah ada program yang tersendiri dah. Jadi kita sambung bacaan kitab kita insya-Allah, kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, muka surat 15. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenalinya dengan tafsilnya, yakni dengan terperincinya, iaitu satu sifat jua, iaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya berbuat tiap-tiap perkara mungkin atau meninggalkannya perkara mungkin. Lawannya wajib ia berbuatnya mungkin atau mustahil ia berbuatnya mungkin, iaitu mustahil. Menapa iaitu mustahil? Iaitu mustahil pada akal kita Allah Ta'ala mesti buat kita, dan mustahil juga pada akal kita Allah Ta'ala tak buat langsung kita. Jadi tu dia panggil sifat harus bagi Allah Ta'ala. Bukan sifat harus, lawang bagi sifat harus. Baik. Jadi dikabur ada pun sifat harus. Bila sebut ada pun ni dia ada banyak lagi lah sebelum ni. Jadi kita kena undur balik. Kita kena perangat balik. Pasal bila tahu ngalah bulan 5 ke bila tahu ya cik atau tadi? Bulan 5. Ni bulan 10 dah. Dah ikut mana dah. Okey, baik. Jadi kita undur sikit. Kalau ikut kitab ni, sebelum dia cerita tentang sifat harus bagi Allah Ta'ala, dia buat mari pembahagian sifat 20, iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Baik, itu secara umum sifat 20 terbahagi kepada 4. Baik, 4 ni diambil dari sudut mana? Dari sudut makna sifat. Jadi kalaulah kita faham setiap makna, bukan setiap terjemahan,
setiap makna di sebalik sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditi, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kalau kita faham di sebalik setiap makna dia tu, kita akan faham, oh ni patutlah dimasuk sifat nafsiyah. Oh, sebab tu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditi, qiyamu bi nafsih, wahdaniyah dimasuk kita bahagian salbiyah. Lepas tu ma'ani masuk ke mana? Ma'ani qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dah maknawiyah kaunuhu qadiran sehingga kaunuhu mutakalliman. Baik, hak tu cerita sepetah lalu. Jadi yang nak undur lagi. Nak undur lagi sebenarnya kita cerita tentang benda ni. Kita cerita tentang sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan berasa semua orang biasa dengar, semua orang tahu. Oh, bila sebut kenal Tuhan, ngajak belajar tauhid, oh kita belajar sifat 20 lah. Baik, hak tu nama secara umum sifat 20. Dan kalau ikut-ikut kita, dia akan beri nama sifat, tajuk dia sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Baik, dan ni kita cerita dulu sifat wajib bagi Allah Ta'ala ni mari mana. Biasa kita royak sokmo, sama ada kita nak cerita melalui rukun iman yang pertama, iaitu percaya kepada Allah. Rukun iman pertama percaya kepada Allah. Kita nak cerita ke mana? Kita ceritalah sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat harus bagi Allah. Malam ni kita akan baca. Baik, jadi ataupun boleh juga kita nak mari pada ucapan ikrar kita, ucapan syahadah kita. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa makna dia? Terjemahan dia, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi macam mana kita boleh buat ikrar, kita sanggup buat penyaksian yang Allah Ta'ala sahajalah yang paling layak disembah. Jadi itu ialah ikrar, itu ialah penyaksian kita kata aku sanggup jadi saksi tiada Tuhan yang paling berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Jadi lagu mana kita boleh sanggup ikrar? Aku sanggup dia ni mencuri, aku sanggup jadi saksi dia ni baik, aku sanggup jadi saksi dia ni buat jahat, aku sanggup jadi saksi. Ni kita punya ikrar ni mesti kita yakin, mesti kita ada ilmu pengetahuan perkara tu. Kita memang ambil gambar ke dia sedang curi, kita ada video memang dia sedang curi, kita royak apa ni? Aku sanggup jadi saksi dia ni memang curi. Baik, sebab apa kita berani ikrar? Sebab kita tahu memang dia curi. Gitu juga sini kita ikrar, aku sanggup jadi saksi tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Sebab apa kita boleh sanggup ikrar? Kita kena ada ilmu. Kerana Allah Ta'ala sahajalah yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dan tak ada padanya sifat-sifat kekurangan. Bila Allah Ta'ala ada sifat kesempurnaan dan tak ada padanya sifat kekurangan, maka dialah paling berhak disembah. Baik, jadi bila kita faham dalam la ilaha illallah tu Allah Ta'ala ada sifat kesempurnaan. Kalau ngaji banyak sifat kesempurnaan, cuma ulama tolong susung hak paling besar dan paling banyak-banyak sifat kesempurnaan, hak wajib tahu ada 20 sahaja. Dan sifat mustahil bagi Allah, sifat yang tak perlu ada dan mustahil ada pada Allah Ta'ala pun ada 20. Jadi hak tu perbahasan hak lepas dah. Baik. Jadi dah mari mana ni? Mari daripada perbahasan percaya kepada Allah ada 3 perbahasan. Nombor 1, sifat yang wajib bagi Allah. Nombor 2, sifat yang mustahil bagi Allah. Nombor 3, sifat yang harus bagi Allah. Baik, segi hak kena tekan sifat wajib bagi Allah.
Hak ni hak kena faham dan kebanyakan orang terlepas pandang. Mengapa? Maksud sifat yang wajib bagi Allah ialah sifat yang wajib bagi orang yang berakal mengatakan ada pada Allah Ta'ala. Maksud dia bukanlah wajib sini wajib syarak. Bukan kalau Allah Ta'ala ada 20 sifat ni dia boleh pahala, kalau dia tak ada sifat ni dia dosa. Bukan, hak tu wajib syarak. Adapun wajib di sini ialah wajib pada akal. Maksud dia setiap orang yang berakal dia sembah Allah Ta'ala, memang dia tahu Allah Ta'ala ada sifat kesempurnaan. Dan paling minimum kena tahu ialah 20 wujud kidam pakok tu. Baik, jadi sifat wajib bagi Allah ialah sifat mesti bagi orang yang berakal mengatakan ada pada Allah Ta'ala. Tu yang pertama. Sifat mustahil bagi Allah Ta'ala pun gitu juga. Sifat yang mustahil bagi orang yang berakal mengatakan ada atau beriktikad ada pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lemah, berbilang-bilang, ada dengan ada permulaan, adanya binasa. Tahu benda tu adalah mustahil. Tapi hukum setiap orang yang berakal. Baik, yang ketiga hak malam ni kita nak baca ialah sifat harus bagi Allah Ta'ala. Hak kita kena faham ialah sifat yang harus sahaja nak ada pada Allah Ta'ala. Tak apa, tak ada pun tidak mengapa. Harus bagi Allah Ta'ala, bagi setiap orang berakal, beriktikad. Okey, baik. Jadi tu korek balik duduk kat nu. Jadi dia duduk perbahasan hak mula-mula sekali tu. Okey, baik, kita baca. Adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala. Maksud dia benda, adapun ni dia berkait dengan itulah sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Kita belajar dah mengapa sifat harus bagi Allah. Dia pun jawab, dan adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala. Ayat panjang dia, sifat yang harus bagi orang yang berakal, beriktikad ada pada zat Allah Ta'ala. Okey, baik. Adapun sifat yang harus, yakni harus pada akal. Gitu kalau dobit kitab gitulah. Pada zat Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Okey, baik. Ini sifat harus bagi Allah Ta'ala ni, hukum syarak dia ialah wajib. Setiap orang mukallaf beriktikad Allah Ta'ala yang kita sembah ada sifat harus bagi dia. Mengapa tak khabar lagi? Tapi setiap mukallaf Islam, balik, berakal, sampai dakwah, boleh terima ilmu. Siapa-siapa cukup syarat 5 ni, maka nama dia mukallaf. Islam, balik, berakal, sampai dakwah, boleh terima ilmu. Cuma boleh terima ilmu ni kalau ibarat kitab dia guna selamat panca indera. Selamat baca indera. Maksud dia nak khabar boleh terima ilmu lah. Jadi yang berubah terus. Jadi siapa-siapa yang cukup 5 syarat ni, maka nama dia mukallaf. Tidak lagi mumayyiz, tidak lagi sobi. Nama dia ialah mukallaf, iaitu orang yang diberatkan hukum syarak ke atasnya. Mukallaf ialah orang yang diberatkan. Diberatkan dia hukum syarak. Okey, baik. Jadi dia khabar setiap mukallaf wajib tahu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Okey, dah kita tahu dah kenapa sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Okey, dia tak khabar lagi. Cuma bila sebut wajib sini, wajib atas dia ke mana hukum syarak. Ma talaba syara' talaba jaziman. Perkara yang dituntut oleh syariat sebagai tuntutan yang sungguh-sungguh, tu dipanggil wajib. Bihaizu sekira-kira yusabu ala fi'lihi, diberi pahala kalau kita buat, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan diberi seksa kalau kita meninggalkan. Hak tu dia panggil wajib pada syarak. Jadi sini kalau kita faham
wajib setiap mukallaf. Kita pun cek, oh aku ni mukallaf ke tak ni? Oh cek, Islam balik berakal, siapa dakwah, ada orang ngajar tak? Lepas tu boleh terima ilmu tak? Pekak tak kita ni? Oh, boleh terima ilmu. Kalau gitu kita mukallaf. Tengok bini pula, tengok anak pula. Okey. Kalau gitu aku mukallaf. Bila mukallaf, ada tak wajib kita tahu? Okey, di antaranya wajib kita tahu sifat harus bagi Allah Ta'ala. Oh, wajib tahu. Kalau tak tahu, dosa. Wajib tahu. Kalau tahu boleh pahala. Kalau tak tahu, dosa. Dah, kenapa? Okey, dia pun khabar. Tiap-tiap kalah mengenalinya. Nak mengenalinya ni tak ada tengah tidur main WhatsApp dah tahu dah. Bila sebut mengenalinya memang Nabi khabar dah. Al-ilmu bi ta'allum. Ilmu nak tahu mesti dengan belajar. Maksud ta'allum sini pula Nabi guna dengan sirah Napa? Tafa'ul. Sirah mubalaghah. Kena belajar sungguh-sungguh. Bukan belajar main-main dak nak kenal Tuhan ni. Kena belajar sungguh-sungguh. Barulah boleh. Tu sifat ilmu. Sifat ilmu Nabi khabar nak boleh ilmu kena belajar sungguh-sungguh. Baik. Jadi nak tahu selepas belajar tahu. Tahu saja cukup, tak cukup lagi. Berkait dengan akidah mesti percaya, mesti pacok. Kena pacok dalam akidah. Tu bendanya. Kalau belajar saja dah lagi orang kafir pun buat kajian, Quran hadis dia pun buat kajian. Dah lagi dia kena pacok. Pacok biar kemah keming, dia panggil pacok biar jazam. Baru duduk level makrifah. Ni hok lepas belaka dah. Baik, jadi berulang sekali lagi ibarat kita ada pun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenalinya dengan tafsilnya. Dia suruh tahu pula dengan terperinci. Kita dah lawang ni dia panggil secara tafsili, bukan secara ijmali. Okey, baik. Dengan secara terperinci iaitu satu sifat jua. Saja. Hak benda kita kena ngapa sebenda je. Kalau sifat wajib banyak 20. Kalau sifat mustahil pun banyak 20. Dah sifat harus bagi Allah Ta'ala satu jua. Saja hak kita kena ngapa, saja hak kita kena faham, saja hak kita kena tahu. Okey, kenapa? Tengok. Iaitu fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Bahasa Arab pula awak mari. Dah fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Kalau syair Arab riwayat ada wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin aw fa'lihi. Kita aqidatul awam. Dah kita aqidatul awam. Orang mazhab mazhab fiqh di mazhab Maliki. Tapi dia ada karang kita akidah. Kita akidah dia guna sistem cara Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia ada buat 50 bait syair je, 50 bait syair. Dan dia cerita tentang sifat harus bagi Allah. Dia ayat gitulah, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Okey, makna dia benda kita tengok. Artinya berbuat tiap-tiap perkara mungkin atau meninggalkannya. Pendek kata, nak buat mungkin tak apa, tak buat mungkin pun tidak mengapa. Tu kita kena pacak. Tu kita kena iktikad. Menapa mungkin? Okey, mungkin ialah setiap perkara ataupun setiap benda yang boleh jadi ada dan boleh jadi tak ada. Tu dia panggil mungkin. Kita tengoklah benda hak di sekeliling kita ni, kalaulah benda tu boleh jadi ada atas muka bumi ni dan boleh jadi tak ada, maka benda tu dia panggil mungkin. Dah, nak tengok mana? Dah tengok jauh-jauh tengok kita sudah. Dah, tengok kita sudah. Sebab tu kalau kalang-kalang orang tasawuf ni dia kata benda, man arafa nafsahu faqad arafa
rabbahu. Siapa-siapa yang kenal diri dia, maka sesungguhnya dia akan kenal Tuhan dia. Kalau orang ahli sufi lah. Okey, baik. Kenapa? Kita tengok diri kita sudahlah. Kita ni wajib ke kita ada? Tak, wajib ke kita ada? Cek balik. Kalaulah wajib kita ada, bolok-bolok dengan Nabi Adam dah kita. Dah, Nabi Adam orang kata mula-mula sekali manusia. Bolok dengan ada. Sebab apa? Sebab wajib kita ada. Tapi tak ada lagi zaman Nabi Adam. Idris, Nuh, Hud, Soleh. Sampai ke zaman Nabi Muhammad pun tak ada lagi. Turun sampai ke sahabat, tabi'in, tak ada lagi kita. Dah tahun bila? 1987 contohnya. Lepas baru tubik. Baru ada. Kalau gitu, kita tak wajib ada. Lepas tu, kalau gitu, mustahil ke kita tak ada? Tak boleh juga. Sebab lepas dah kita ada ni. Kita boleh buat kesimpulan, kita adalah benda yang boleh jadi ada dan boleh jadi tak ada. Sebab apa? Sebab tak wajib ada. Kalau tidak, bolong dengan matahari. Dapat mula-mula sekali bolong kita ada dah. Tapi dah learning baru ada. Lepas tu mustahil kita tak ada ke? Tak juga. Sebab kita learning ada dah. Jadi kalau untuk faham ibarat kita berbuat tiap-tiap perkara mungkin, iaitu mudah dia berbuat kita atau meninggalkan kita. Baik, jadi sifat harus bagi Allah Ta'ala nak yang mudah ialah ikut pandang. Allah Ta'ala nak buat kita tak apa, Allah Ta'ala tak mahu buat kita pun tidak mengapa. Jelas? Okey, kita ada dah learning. Akan datang cucu kita yang ke-100 contoh. Ada cucu dah. Mungkin 2-3 orang, 30 orang. Okey, hamba royak jauh sikit. Cucu kita yang ke-100. Ada tak lagi? Tak ada lagi. Lepas tu, tak ada terus ke? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kalau gitu nama dia benda? Nama dia ialah mungkin. Jadi kita kena iktikad Allah Ta'ala boleh saja nak mengadakan cucu kita yang tak ada, yang cucu kita yang 100, ataupun memang tak dan cucu kita yang ke-100 dan kiamat dulu kelak kamu. Okey, baik. Jadi tu hak nak kena iktikad. Tu hak nak kena kita faham. Baik, jadi bila sebut ni kita pergi dalam sikit. Bila sebut buat segala mungkin ni berkait dengan sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Dia berkait dengan 4 sifat. Dia berkait dengan 4 sifat, iaitu sifat kudrah, iradah, ilmu dengan hayat. Hak tu sifat ma'ani. Keempat-empat ni dia berkait dengan buat segala mungkin atau meninggalkan segala mungkin. Hak tu hak cerita secara mudah. Baik, jadi kali ikut ibarat kita pendek sangat je. Adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenalinya dengan tafsirnya, dengan terperincinya, iaitu satu sifat jua. Menapa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya berbuat tiap-tiap perkara mungkin atau meninggalkannya. Okey, kerti dah mungkin dah. Okey, baik. Jadi kita cerita tentang mungkin selagi. Mungkin bila dia jadi macam kita ni, boleh naik level, nama dia makhluk. Nama dia akan jadi makhluk. Jadi kita nak panggil mungkin pun boleh, nak panggil makhluk pun boleh. Adapun cucu kita yang ke-100 tu tak boleh panggil makhluk sebab dia tak jadi lagi. Tapi boleh tak panggil mungkin? Boleh. Sebab dia boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Okey. Menapa nak iktikadnya? Nak iktikad ikut pandang Allah Ta'ala. Nak buat tak apa, tak mau buat tak apa. Contoh dekat, kek pergi pukul 9 hujan contoh. Kenapa? Wajib ke hujan pukul 9 kek pergi? Tak wajib. Tak hujan terus.
mustahil. Dah, kenapa? Boleh jadi hujang, boleh jadi tidak hujang. Allah Ta'ala dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat dia ikut pandai. Kalau dikabur, okey, aku nak buat hujang ni supaya gini, dia maha mengetahui. Lah, dia pun buat hujang. Hak tu maksud sifat harus bagi Allah Ta'ala. Okey, baik. Lawannya wajib ia berbuatnya atau mustahil ia berbuatnya. Okey, ni dia nak cerita lawan sifat mungkin. Dah guana kalau Allah Ta'ala tak ada sifat harus buat mungkin. Guana kalau Allah Ta'ala tak ada sifat harus ni, apa akan terjadi? Akan terjadi sama ada dua benda. Sama ada wajib dia buat mungkin ataupun mustahil dia buat mungkin. Yang mana kedua-dua ni ialah mustahil berlaku. Yang kedua-dua ni wajib Allah Ta'ala buat kita. Wajib Allah Ta'ala buat kita. Kenapa akan terjadi? Akan terjadi kenapa? Wajib Allah Ta'ala buat kita. Dah sebelum ni kita tak ada kalaulah wajib kita ada, dia akan jadi kita bersifat dengan sifat kidam, dan benda tu adalah mustahil. Ataupun mustahil Allah Ta'ala nak buat kita. Ni cokoh kita ada. Nak kata kita mustahil tak ada, tak juga. Okey, baik. Kalau gitu, wajiblah ada pada Allah sifat harus bagi dia, dan mustahil bagi Allah wajib buat mungkin atau tak buat langsung mungkin. Jadi itulah kesimpulan dia. Baik. Dari ayat Quran dia, wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Wa rabbuka, dan Tuhan engkau, yakhluqu, ia buat ma yasha, apa setiap perkara yang ia kehendaki. Menapa hak dia nak buat, dia buat. Menapa hak dia tak mau buat, dia tak mau buat. Baik ke buruk ke, gemuk ke, kurus ke, cerdik ke, bodoh ke, Allah Ta'ala yang maha menghendaki. Okey, baik. Okey, habis berkaitan dengan sifat harus bagi Allah Ta'ala. Dan dibahagikan pula sifat 20 ini kepada dua bahagian. Bahagian yang pertamanya dinamakan istighna, dan bahagian yang keduanya dinamakan iftiqar. Okey, baik. Dan ni kalau orang biasa ngaji, dia akan tahu sifat 20 terbahagi kepada dua, iaitu istighna dengan iftiqar. Okey, baik. Sebelum ni cerita dah sifat 20 terbahagi kepada 4. Menapa? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Baik, hak ni mari pula sifat 20 terbahagi kepada dua, istighna dengan iftiqar. Menapa pula ni? Okey, baik. Kalau sifat 20 terbahagi kepada 4 tu, dia nak cerita setiap dia terbahagi kerana dari sudut kenapa? Dari sudut makna dia. Bila kita faham makna-makna satu sifat 20, kita akan faham. Okey, ni nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Baik. Dah kalau ni, hak ni sebenarnya kalau mudah dia bukan sifat 20 terbagi kepada 4. Tajuk hak sedap dia ialah ciri-ciri ketuhanan. Kita nak dakwa sesuatu tu layak jadi Tuhan, layak jadi benda yang disembah, dia mesti ada dua sifat. Sifat yang pertama nama dia istighna, sifat yang kedua dia nama dia iftiqar. Bila kita ngaji benda ni, benda ni ada belaka dua-dua. Istighna dia ada, iftiqar pun dia ada, maka layaklah kita sembah. Sebab tu la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Baik, ilaha situ tu dalam la ilaha illallah, ilaha yang mempunyai Tuhan, kita terjemah Tuhan tak, ilaha tak. Ilaha tu mempunyai sifat benda sebenarnya, sehingga kan kita sanggup nak sembah dia.
Tak, la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan. Hak kata ciri-ciri ketuhanan. Hak ada dalam ucapan la ilaha illallah. Apa ciri-ciri dia? Dia ada dua ciri-ciri. Yang pertama nama dia istighna, yang kedua nama dia iftikar. Mengapa istighna? Istighna terjemah mudah dia ialah terkaya. Terjemah Arab ke Melayu. Dah makna hak nak ialah tidak memerlukan. Faham tak? Jadi sifat ciri-ciri ketuhanan yang pertama ialah istighna. Kalau ikut kitab dia terjemah ialah terkaya. Tu terjemah istighna itulah. Cuma hak nak dikehendaki dengan terkaya ialah tidak memerlukan. Yalah, okey, baik. Yang kedua iftikar. Iftikar ialah benda lain memerlukan dia. Benda lain yang memerlukan dia. Perkara lain yang berhajat kepada dia. Tu dia panggil iftikar. Okey, baik. Jadi kita nak dakwa sesuatu tu layak dipanggil Tuhan, kita mesti cek. Dia ni ada tak sifat istighna? Dia ni ada tak sifat iftikar? Dia ni ada tak sifat dia tidak memerlukan benda lain? Dia ada tak sifat benda lain memerlukan kepada dia? Tahu? Sebab tu kadang-kadang kalau kita perasan kenapa orang sembah, kenapa hak suruh orang sembah benda, orang sembah pokok? Sebab apa orang sembah pokok? Sebab apa? Sebab dia tahu, dia beriktikad, dia percaya Allah, pokok tu akan beri rezeki, akan beri makan minum dia, keselamatan dia. Sebab tu dia sembah. Bagi dia pokok tu ada sifat boleh memberi, iaitu ada sifat iftikar. Tak, sebab apa orang sembah matahari? Sebab matahari dia kata kalau tak ada matahari kita akan mati. Kalau gitu kita manusia memerlukan kepada matahari. Jadi matahari dia ada sifat iftikar. Gitulah air, manusia memerlukan kepada air. Nak khabar air tu sifat dia iftikar. Kita memerlukan kepada dia. Tak, banyaklah ada orang sembah masa, ada orang sembah kubur, ada orang sembah pokok, sembah lembu, macam-macam jenis sembah berhala. Sebab apa? Sebab dia kata pokok ni benda-benda lagu ni boleh beri manfaat kepada dia. Sebab tu dia panggil tu Tuhan. Tapi betul ke salah? Salah. Sebab apa? Sebab dia baru tengok sifat iftikar. Dia berhajat kepada benda-benda tu. Sifat istighna dia tengok lagi, dia tak tengok lagi. Okey, baik. Jadi pendek kata, bila kita tengok ataupun bila nak sebut Tuhan ni, kita kena reti. Kalau ikut definisi umum dia ialah setiap benda yang disembah walaupun salah. Tu definisi dia. Setiap benda yang disembah walaupun salah, tu dia panggil definisi tu Tuhan dari sudut bahasa. Tapi dari sudut iktikad, kita tak boleh setiap benda yang disembah walaupun salah tu ialah Tuhan. Salah. Kalau kita nak kata la ilaha, tiada Tuhan. Tuhan sini banyak. Ada matahari, pokok, lembu, kambing dan apa semua. Illallah, malaikat, Allah dia Tuhan aku. Tu makna salah. Makna la ilaha, tiada Tuhan yang paling berhak disembah, tiada Tuhan yang ada sifat istighna dengan iftikar melainkan Allah. Pendek kata, ilah dengan Allah ni memang ialah tu Tuhan. Jadi jangan sesekali faham tiada Tuhan, Tuhan ni ada banyak, Allah Tuhan kami. Dah ilah tu masuk juga tokong, masuk juga lembu. Hak tu makna salah dalam ucapan la ilaha illallah. Tapi kalau kita nak sembang perkataan Tuhan dari sudut bahasa, boleh saja. Tuhan setiap benda yang disembah walaupun salah. Tapi dari sudut iktikad, kita kena reti Tuhan ialah ada dua ciri-ciri, ada dua sifat, iaitu istighna dengan iftikar. Okey, baik.
Kenapa? Isya'ah. Okey. Dan dibahagikan pula sifat 20 ini kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama istighna, bahagian yang kedua iftiqar. Okey, kesimpulan dia ialah Allah Ta'ala yang kita sembah ada sifat wajib bagi dia, sifat mustahil bagi dia, sifat harus bagi dia. Wajib, mustahil, harus ni dia panggil wajib pada akal. Tu habis cerita dia. Baik, sifat 20 terbagi kepada 4, nafsiyah, salbiyah, makni, maknawiyah. Hak ni pecahan ni dari sudut makna, tu tak tepi. Hak malam ni tajuk baru sepatutnya kita baca ialah sifat 20 terbagi kepada dua, istighna dengan iftiqar. Ni dalam kitab, cuma hamba pusing. Sebenarnya bukanlah nak cerita sifat 20 terbagi kepada dua. Dia nak cerita bila nak dakwa tu adalah Tuhan, kita kena tahu ciri-ciri dia, kena tahu sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat yang didakwa jadi Tuhan. Ada dua. Nombor satu istighna, nombor dua iftiqar. Nombor satu terkaya ataupun tidak memerlukan kepada benda lain. Iftiqar, benda lain yang memerlukan kepada dia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tahri. Insyaallah pada syak lagi kita akan buat tahri. Wallahu